Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi 7 hari bulan Jun 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 21 sehingga tamat surah. Ayat 21 sampai tamatnya surah biiznillahi azza wa jalla. Baik, para pelajar sekalian, ayat-ayat yang kita akan baca ini berkait dengan peringatan daripada Allah azza wa jalla kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya memberi peringatan kepada umat manusia. Peringatan bahawa syirik itu bahaya, dilarang. Peringatan semua makhluk, semua manusia mesti tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Peringatan supaya manusia ni tahu dia akan mati dan akan dibangkitkan semula. Itu dia panggil kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung oleh para sahabat, diikuti oleh tabi'in, sampailah kepada zaman kita ini para pendakwah menyambung tugas Nabi, menyampaikan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tugas pendakwah mereka-reka ibadat yang tidak diajar oleh Nabi. Itu berbeza di antara dua manhaj. Manhaj an-nubuwah, kita sambung apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj lain, mereka pula apa yang Nabi kita tidak tinggalkan tapi di atas nama agama. Ini kita kata satu perkara perbuatan yang berbahaya, sebab kita buat ibadat yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah sekalian, mari kita baca ayat dulu. Ayat 21 bagi jemaah pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 1384. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Mudah ya dia punya ayat dianya. Manusia ni balik kepada Allah akan dihisab balik. Cuma oleh kerana tajuk kita semalam menarik, tajuk yang kita bincang semalam ayat 17, undur balik
Sebab panjang sangat, kita orang panggil sambung hari ni. Ayat ini boleh letak dalam catatan semalam. Bagi pencatat boleh sambung, letak dalam catatan semalam. Iaitu ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu tak tengok kepada unta, kenapa ia dijadikan? Bagaimana ia? Bagaimana ia dijadikan? Kenapa timbul soalan apa sebab Allah pilih unta? Semalam kita dah cerita kan, min ajaibil jamal, di antara keajaiban unta sifat dia itulah dengan pekanya, sensitifnya, cemburunya, jaga bini dia. Itu dia panggil sensitif. Tapi mudah dengar kata, walaupun dia besar, mudah dengar kata. Adalah pandangan yang mengatakan bahawa unta ni mata dia besar, tapi untuk tengok makhluk lain, dia tengok manusia ni macam kecil dia. Tak tahu dia punya kanta pemandangan dia tu macam mana. Kita kata wallahu alam. Yang kita nak sininya sambungan kepada keajaiban unta dalam siri yang lepas. Boleh masuk di sana lah ni, kalau kira boleh masuk di dalam siri yang lepas. Wa wajhu zikril ibil khassah. Wajah kenapa Allah Ta'ala sebut unta? Annal ibila ajma' lil manafi' min sa'iril hayawan. Unta, terkumpul pada unta ni banyak manfaat nak banding dengan hayawan lain. Lianna durubahu arba'atun. Dia ada 4 kriteria yang Allah Ta'ala letak pada unta. Yang pertama, halubatun, susu dia banyak. Susu unta menjadi makanan dan minuman kepada orang Arab. Makanan dan minuman sekali. Dia boleh kenyang. Yang kedua, rakubatun. Rakubatun, tempat hayawan tunggangan. Orang tak naik lembu. Kuba naik kerbau, naik. Budak awal tu ambil pokok gambar naik kerbau ya. Tapi unta memang rukubah. Maknanya boleh pergi pengembaraan dengan perjalanan yang begitu jauh. Itu unta. 2. Yang ketiga, akulatun. Sekali kita sembelih unta, satu kampung boleh makan. Besar, banyak daging dia. Yang keempat, hamulatun. Dia boleh jadi lori. Anak lori boleh dibawa bekalan barang-barang di atas dia. Jadi dia ada 4 kriteria. Susu, petunggangan, makanan, dan juga orang panggil pembawa barang. Hamulatun, boleh isi barang. Isi barangnya banyak. Masya-Allah. Wal ibilu tajma'u hadhil khilalil arba', maka unta telah mengumpul 4 perkara ini atas body dia tu. Tak kira lah. Itu hak fizikal dia, hak sifat dia lain. Kita dah sebut dalam siri lepas tentang sifat-sifat unta. Maka dia pakanatin ni'matu biha a'am wa zuhurul qurrati biha atam. Nikmat Allah Ta'ala beri sebut pada unta tu luas, dan tanda-tanda kudrat Allah Ta'ala tu sangat sempurna. Sangat sempurna. Fakhudsatil ibilu bizikri, maka Allah Ta'ala sebut khas, afala yanzuruna ilal ibili, mu tak tengok ke tidak kepada unta. Sebab li'annahu ijtama'a fiha, terkumpul pada unta ni nak banding dengan hak lain. Kuda memang tunggangan, tapi orang tak bawa barang atas dia. Orang buat perang, buat pos atas pos surat ni, barik dia panggil. Itu kena guna kuda, sebab kuda laju. Kalau kata makan daging, boleh makan, lembu pun boleh makan. Tapi lembu orang tak naik. Tengok. Susu, ada susu lembu, tapi susu unta lagi banyak. Barang-barang bawa,
Sehingga unta digelar dengan nama Safinatus Sahra. Safinatus Sahra, kuda bahtera kapal padang pasir. Dan dia boleh berjalan jarak yang jauh pergi. Berbulan-bulan dia punya perjalanan, dia punya bekalan cukup, makanan dia pula, dia boleh makan pokok-pokok yang berduri. Pokok berduri dia boleh makan. Allah beri pada dia. Dia sabar menghadapi dahaga di padang pasir, sehingga kan beberapa hari dia boleh kalau tak jumpa air dia boleh berjalan. Dan dia pula dengar kata tuan dia mudah basa, kata orang Kelantan mudah basa snake ke. Tulis apa? Unta ni mudah basa snake ke. Dengar kata, kalau orang nak duduk payah dia lipat kaki dia duduk. Dia panggil barakah. Jadi pasal itulah kita kata tak boleh kata mabruk. Kalau orang dapat nikmat kita kata barakallahu fik. Allah Taala berat. Kalau kata mabruk, unta duduk atas kaki dia tu dia panggil mabruk. Kita ni sedaya mabruk Syekh. Dapat anak mabruk tu unta. Barakallahu fik. Kata-kata mubarak tak apa. Banyak juga istilah kena mengaji tu apa dia? Wa kasratu haniniha. Dia unta ni penyayang. Kita duduk tulah kucing dia. Ada orang tua dia mati, kucing duduk tidur atas kubur, duduk tunggu kucing. Unta hanin pun bersifat kasih dia. Sayang dia kepada tuan dia. Allahu akbar. Dan dia suka dengar lagu. Ni unta. Mana orang manusia kalau suka berkedip dengan lagu tu setara dengan unta. Dia panggil unta ni, dia suka bila berjalan, rombongan ni berjalan nak pergi jauh, gembala dia akan berlagu, nyanyi qasidah. Bila qasidah unta ni begini, orang panggil terkesan dia dengan muzik, dengan lagu. Pasal itulah Nabi sebut kepada penggembala unta dia, rifqam bil qawarir. Gembala unta tu beringat sikit, kaca banyaknya. Maknanya atas belakang unta tu ramai orang perempuan duduk dia panggil segeduk. Segeduk ni bahasa dia apa ni? Segeduk ni maknanya rumah orang duduk atas belakang unta tu. Jadi bila unta jalan derah, duduk atas belakang begini berayu. Jadi Nabi kata rifqan bil qawarir. Perlahan sikit reba unta tu. Sia ke makcik-makcik atas belakang unta tu. Kesian kepada makcik duduk atas belakang unta tu. Itu dia panggil, dia terkesan bila berlagu laju. Dia akan ikut laju. Jadi manusia ni kadang-kadang setara dengan unta, boleh dengar lagu. Duduk atas kereta dengar lagu, orang dengar Quran, dengar ceramah. Allahu akbar. Banyak lagi lah unta. Kerana itu dia kata wa innama lam yazkuril fil. Allah Taala sebut tentang gajah, tentera Abrahah, tapi Tuhan tak kata pergi tengok gajah. Walaupun gajah ni binatang besar daripada unta, li'annal araba lam yarau syai'an min zalika wal arfu. Bukan menjadi kenderaan orang Arab ataupun makannya orang Arab, tidak. Cuma fobia Arab Mekah ada dengan unta apabila datangnya Abrahah dengan ashab tentera bergajah yang dia bawa. Ini sebab dia. Maka di sini Allah Taala sebut kepada kita dalam ayat ini ada 4 tanda kekuasaan Allah Taala. Dia sebut kaifa khuliqat, kaifa rufi'at, kaifa nusibat, kaifa sutihat. Dera 4 kali. Unta khuliqat, langit rufi'at, bukit nusibat, bumi sutihat. Dia kata lima lam buniyatil af'alul arba'ah. Semua ni fi'il yang keempat ini dia panggil lam yusamma fi'il fa'iluhu, tidak disebut siapa pembuat dia. Dia panggil ismu mabniyun lil majhul dalam bahasa Arab kata. Lil ilmi bi fa'ili zalik. Allah Taala tak sebut siapa dia pencipta sebab semua orang tahu yang waras yang menciptakan dia Allah. Yang menciptakan dia Allah Azza wa Jalla. Baik, saya tak nak tarik panjang-panjang lagi. Cerita ni makin menarik, tapi cukup setakat tu. Mari kita kembali kepada kepada ayat yang kita baca hari ini supaya tidak panjang.
Ayat 21. Fadzakir innama anta muzakkir. Oleh itu, berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolak. Sampaikan. Kalau ada orang tolak, bukan kerjamu. Kalau ada orang tak percaya, itu bukan kerja awak. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul, pemberi ingatan. Kerja nabinya apa? Rasul memberi peringatan, bukan di bawah kuasa Nabi memberi hidayah petunjuk. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat ini, munasabatul ayah lima qablaha, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa dia? Lamma bayyana dalail. Setelah Allah Ta'ala sebut dalil-dalil tentang benarnya tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla, dan manusia akan dibangkit semula, maka Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakir innama anta muzakkir. Beri peringatan supaya orang kenal tauhid, orang kenal Allah, orang tinggalkan syirik, tinggalkan segala kemungkaran, maka beri peringatan. Maka peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya manusia sentiasa diketuk hati dia, supaya mereka menerima dakwah, menerima Islam, menerima ayat-ayat Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan mereka di dunia dan juga menyelamatkan mereka di akhirat. Fadzakir innama anta muzakkir. Ai fadzakkirin nas ya Muhammadu bi ayatillah. Peringatkan manusia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Allah, wa'izhum biha, beri nasihat dengan ayat-ayat Allah kepada mereka. Fama arsaltuka ilaihim illa litazkirihim. Aku tak hantarmu mari ke dunia ni kecuali supaya engkau memberi peringatan kepada mereka. Itu dipanggil kerja wazifatul rusul, jawatan tugas Nabi menyampaikan. Tugas Nabi apa dia? Menyampaikan kepada umat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Quran bagi siapa yang takut kepada janji Allah Azza wa Jalla. Ayat ini dalam surah Qaf ayat 45. Dan ayat masyhur, bila kita nak bagi peringatan, tazkirah, ustaz-ustaz kita pendakwah akan baca ayat ni. Tanda pelajar ayat ni. Ayat surah Az-Zariyat ayat 55. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang mukmin. Kemudian baru mari ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada kaitan ayat ini, peringatan dengan objektif tujuan manusia ini diciptakan, dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Menarik dia punya perbincangan. Maka kata Al-Biqai rahimahullahu ta'ala, dia kata fazakir, berilah peringatan kullaman yurja tazakkuruhu wa intifa'uhu. Mana-mana orang yang menampak ada potensi dia terima dakwah, pergi dakwah. Pergi dakwah. Sebab manusia ni dalam hati dia ada fitrah, ada chip kebenaran tu ada. Kalau kita sentuh tu kena, kata orang kena dia punya chip tu dengan sentuhan, dia akan masuk Islam. Tapi kalau chip tak rusak, kapi tulis dah dia ni, tak dengar apa, itu cerita lain. Itu bukan di bawah bidang kuasa kita, itu hanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ayat 22. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim, bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu. Ini kita kena betul, kepahaman ni kena benar perbetulkan. Bila kita kata Nabi tak memaksa,
Tapi kenapa bila orang Islam langgar SOP syariat, kena hudud, kena undang-undang? Kita kata bila manusia sudah Islam, dia kena ikut peraturan Islam, tak boleh suka-suka lari-lari, tidak boleh. Tapi kalau dia tak mau Islam, dia kafir, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Itu beza ayat. Maka ayat ini muhkamatun ghairu mansukhah. Ayat ini teguh, tidak dibatalkan dengan ayat perang. Sebab ayat ini menunjukkan bahawa Islam tak boleh paksa orang kafir masuk Islam, tak boleh. Tetapi bila orang tu sudah Islam, menjadi kewajipan kepada mereka patuh, akur, tunduk kepada ajaran Islam. Itu perbezaannya sangat ketara. Kita kena beza di antara tunduk dengan patuh. Dengan kita paksa orang kafir masuk Islam yang dia tak percaya, itu tidak. Ini setengah orang ni diguna ayat ni, tak boleh berlembut sangat dengan kumpulan-kumpulan yang ahli maksiat ni. Berlembut dengan apa contohnya ni orang panggil warna pelangi tu di LGBT ni. Li ta'arafu, ulang ayat li ta'arafu. Allah suruh kenal mengenal. Memang suruh kenal mengenal, tapi dua ya, manusia ni dua saja jantina. Sama ada dia laki-laki atau wanita. Kita duk berlembut dengan geng hak tak tahu laki-laki wanita ni, buat apa? Guna ayat Quran li ta'arafu. Itu tafsir yang silap. Tafsir ada kecenderungan nak menyokong LGBT ataupun berlunak dengan mereka. Allah Ta'ala yang tahu hati manusia. Tapi secara tafsir yang zahir, iaitulah tafsir yang silap. Memang Allah Ta'ala kata lasta alaihim musaitir. Kamu tak boleh nak kuasai, paksa mereka. Memang. Tapi kalau dia orang Islam, wajib kena tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla. Sama juga kumpulan rahmah ni. Duk jaja Nabi ni rahmatan lil alamin. Nabi rahmatan lil alamin. Jadi kalau rahmatan lil alamin, tak payah buat hudud. Tak perlu laksana undang-undang Islam. Kita kata la. Sahabat kata aku pegang tangan Nabi, lembut selembut sutera tangan dia. Tapi tangan inilah yang berlawan dengan kafir yang menentang Islam. Tangan yang lembut itulah yang menjatuhkan hukuman rejam dan sebat kepada orang-orang yang langgar syariat Allah Azza wa Jalla. Jangan duk guna ayat rahmatan lil alamin untuk nak menggugurkan syariat. Guna ayat li ta'arafu untuk nak iktiraf apa LGBT. Kita kata ini jenayah dalam sudut akademik dan satu perkara yang perlu dicelik mata oleh para pendakwah supaya memberi kepahaman yang jelas ayat ini kepada masyarakat. Nah, betul ayat ini. Tengok dalam tafsir kata lasta alaihim bimusaitir ay lam tub'atu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutasallitan 'alan nas wa qahiran lahum. Allah Ta'ala tak bangkit Nabi untuk nak paksa orang, tak ada. Fatukrihum 'alal iman. Tengok, tukrihum 'alal iman, paksa orang beriman tak boleh. Tapi orang sudah beriman dipaksa solat, itu memang kerja pemerintah Islam. Memang kerja pemerintah Islam kena buat. Maka di sini kata Ibnu Jauzi, qala ba'dul mufassirin lasta alaihim bimusallitin fatukrihum 'alal iman. Allah Ta'ala tak beri kuasa Nabi paksa orang semua dia. La, tidak ada paksaan. Tapi memang kuasa Islam bahawa mesti paksa orang Islam menunaikan tanggungjawab Islam. Dia kena solat. Kalau tak solat kita boleh tangkap dia. Termasuk dalam undang-undang jenayah syariah, tangkap, dipenjara supaya dia solat. Tak solat juga, engkar kewajipan solat, dibunuh. Itu beza di antara paksa orang bukan Islam masuk Islam dengan memaksa orang yang sudah Islam beramal dengan undang-undang Islam. Kita kata itu dua hukum yang berbeza. Tapi ayat ini sekali lagi memperingatkan bahawa seperti yang telah Ana sebut berkali-kali, bahawa hidayah itu dua kategori. Hidayatul irsyad, hijah Nabi. Fadzakir, itu hidayatul irsyad. Hidayah bimbingan. Adapun hidayatul taufik, hidayah nak suruh orang terima, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kata, Allah kata lasta alaihim bimusaitir. Mu tak boleh paksa orang masuk Islam. Yang buka hati orang ni Allah. Sebab itulah Ana gembira
apabila sahabat-sahabat kita ni yang berdakwah kepada non-Muslim, mengajak mereka masuk Islam secara ilmiah, akademik. Lalu ni ada dua kategori pendakwah. Contohlah, pendakwah yang berdakwah pada non-Muslim, mereka datang argue, datang berhujah, tanya dalil, tanya dia punya hujah-hujah, dia fikir, dia kaji, dia masuk Islam. Ini yang terbaik. Sebab mereka masuk Islam setelah dia kaji. Ada kumpulan lagi, kumpulan pendakwah kita juga. Dia kumpul orang bukan Islam sekampung, orang miskin, bagi makan, bagi bantuan. Kemudian dia ceramah. Dia ceramah dalam 10-20 minit. Lepas tu dia suruh ajak semua masuk kafir ni, suruh mengucap. Lepas tu dia post dalam grup, dia kata alhamdulillah, dalam masa 10 minit satu kampung masuk Islam. Saya tak tahu kalau nak kata kampung masuk Islam, atau mereka ikut mulut ustaz tu mengucap, setakat mana mereka boleh kata. Jadi kita tak ada kesan. Kita pergi pula tahun depan kampung yang sama, kafir lagi orang kata. Jadi kita ada dua pendekatan lah. Pendekatan nak suruh kita tanya, kenapa ustaz bermudah-mudah Islamkan orang? Dia kata anak nak suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Tapi itu satu wajihatun nazar. Tetapi yang betul-betul yang lebih berkesan, iaitulah apabila kita beri hujah, beri penjelasan, mereka terima dengan itu lebih kuat. Itulah di antara metod yang kita sahabat kita guna di Japan Dakwah Center di Osaka tu. Sudah hampir 60 orang masuk Islam di pusat dakwah yang ditubuhkan di sana, hasil daripada sumbangan muslimin dan muslimat dari Malaysia. Jazakumullahu khairah. Semoga kita semua mendapat ada bekalannya, untuk kita berbekal. Seorang kita dapat masuk Islam macam dapat unta merah. Kata orang Ferrari kereta mahal, bagaimana kalau kita sudah 60 orang hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, kita kata alhamdulillah. Ya, tapi orang masuk kampung itu suruh orang mengucap, kita tanya dia kenapa awak mudah-mudah, dia kata anak nak suruh dia mengucap ya. Mudah-mudahan ada cahaya iman masuk dalam hati dia Islam sungguh lepas pada ni. Allah, itu wihatun nazar, masing-masing ada pandangan. Kita tak boleh jangan perkecilkan peranan orang, tapi kita pilih untuk kita nak berdakwah dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Baiklah. Maka cerita Nabi ni Allah Taala sebut lagi tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 272, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Surah Al-Baqarah 272. Ayat ini menunjukkan hidayah itu dua kategori. Mu tak boleh beri petunjuk pada orang, nak suruh dia buka hati tak boleh, Allah yang buka hati. Tapi kerja awak zakir, beri peringatan kepada orang, jangan duduk diam, jangan frust, jangan duduk saja, jangan tidur saja, ambil gaji buta kata orang, la. Baik para jemaah sekalian, ayat 23, illa man tawalla wa kafar, akan tetapi sesiapa yang berpaling dari kebenaran serta ia kufur ingkar, hak ni nak buat apa? Ini di luar kuasa kita. Maka lamma nafa, ini munasabah, lamma nafa anhum tasallut ad-dunya, Allah Ta'ala nafi, mereka tak boleh nak ambil kuasa atas dunia ini. Maka takdir ayatnya, faman aqbala wa amana, siapa dia terima Islam, mereka beriman, Allah Ta'ala akan beri nikmat yang besar pada mereka. Maka kecuali orang yang tak mahu, illa man tawalla wa kafar, orang yang lari daripada dakwah kita, orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla, apa boleh buat? Mereka itu pilihan yang salah, mereka milih jalan yang tak betul. Illa man tawal ay illa man a'rada 'anil haqqi, lari daripada kebenaran. Wa kafara ba'da tazkirihi, mereka kufur setelah kita beri peringatan, dia kufur dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka orang ni apa jadi? Fayu'azzibuhu Allahul 'azabal akbar,
maka Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Apa boleh buat? Bukan salah kita. Kata orang bukan salah ibu mengandung, salah awak pilih jalan yang salah. Bukan salah ibu mengandung, hak salahnya kita salah pilih jalan. Kita ambil jalan tak betul lah kita nak kata apa. Maka fayu'adzibuhu Allah fil akhirati ala kufrihi wa i'radihi azaban nar allazi la azaba a'zam minhu. Oleh kerana dia kafir, dia derhaka kepada Allah Taala, maka Allah Taala akan azabkan mereka di akhirat esok. Mungkin atas dunia ni happy, semua dunia milik kita. Tak, orang yang paling kaya atas dunia kafir. Orang yang kedua kaya kafir. Beberapa orang yang kalah dua orang Islam pun. Allahu akbar. Baiklah. Allahu akbar. Ayat 25, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, semua kita, yang baik yang tak baik, yang soleh dan yang toleh, apa lagi, yang juruh dengan yang tak juruh, semuanya. Inna ilaina marji'ahum wa masirahum ba'da mautihim. Allah kata semua kamu akan kembali kepada Allah setelah mati. Allahu akbar. Bila mati kita akan kembali kepada man? Kepada Allah. Kemudian Tuhan kata apa? Akhir ayat, summa inna alaina hisabahum. Selain dari itu, sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Tuhan kata kalau dah kembali, sudah mati, inna alaina hisabahum yaumal qiyamati ala amalihim, kami akan hitung pada hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan. Wasanujazihim biha, kami akan balas segala apa yang telah mereka kerjakan. Maka dalam ayat ini, tanda pelajar, ayat ini ditafsir dengan suratul Ra'di ayat 40, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Allah kata khijamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa 'alainal hisab, khija kami menghitung semua amalan-amalan yang dibuat oleh siapa? Oleh makhluk, oleh manusia. Kalau kita tahu kita dihitung balik, kita tahu kita diaudit oleh Allah Azza wa Jalla, maka berhati-hatilah kita, jangan berani-berani lawan Allah Azza wa Jalla. Tamatlah tafsir kita secara ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Tanda pelajar, mencari faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, fazakir innama anta muzakkir. Zakir innama anta muzakkir, berilah peringatan. Fazakir, perintah Allah Azza wa Jalla. Dia kata al-fa'u fi fazakir tafri'un. Dia panggil apa Allah Taala, fazakir diguna fa', maka berilah peringatan. Sebab apa? Di awal surah kita, hal ataka hadisul ghasyiyah, dah sampai kepada kamu huru-hara hari kiamat, maka Allah kata-kata zakir ya Muhammad, peringat kepada umatmu bahayanya hari kiamat. Itu pasal tu dia guna fa, fazakir, fa litafri'. Masya-Allah. Jangan lari. Dan ayat ini rutiba ala zalika, ayat ini memberi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa memberi peringatan. Jangan jemu, jangan puas, jangan frust. Hari ni dakwah-dakwah, petang hari orang tak ikut, kecewa. La, besok sambung lagi tugas. Maksud dia begitu. Maka ayat fazakir lam yakhsusillahu ahadan bitazkir. Allah Ta'ala tak katakan Nabi zakir Quraisy, zakir pula, zakir, beri peringatan. Maknanya fatazkiru amun, peringatan itu kena beri kepada semua orang, orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, sampaikan. Li'anna rasul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'isa ilan nasi kafatan, dibangkit kepada semua orang.
Nabi diutuskan kepada semua manusia, maka menjadi kewajipan kepada dia ajar, bimbing, dakwah, tegur, royak, semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda. Satu, itu dia panggil kalimah fazakir. Faedah yang kedua, innama anta muzakkir. Innama anta muzakkir. Kerjamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Jadi Nabi kita ni kerja dia muzakkiran muballighan, menyampai, berdakwah, royak. Wa ammal hidayatu, ada pun nak beri hidayah, nak suruh orang terima, buka hati orang, fa biyadillahi azza wa jalla, itu di bawah, di tangan Allah, maknanya di bawah kuasa Allah azza wa jalla. Ayat yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah 272, laisa alaika hudahum, mu tak mampu nak beri petunjuk pada orang, walakinnallaha yahdi man yasha, Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kita kata di sini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama anta, kamu hanya pemberi amaran, pemberi peringatan. Dia kata ta'liliyatu lil amri biddawam, innama anta, menunjukkan bahawa berterusanlah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam kena menyampaikan. Kita yang belajar ilmu sunnah ini, ilmu Al-Quran, kerja kita pula menyampaikan kepada orang. Jangan duduk takut, jangan duduk malas, kita sampaikan. Alhamdulillah. Faedah yang ketiga, fi qawlihi ta'ala, lasta alaihim bimusaytir. Kamu tak boleh menguasai mereka, paksa mereka. Jadi ayat ni jangan salah guna. Jangan salah guna. Pasal itulah kata Ibnu Ashur, dia kata anna minal jahalah, ada di kalangan orang yang jahil meletakkan ayat ini bukan tempat dia, maka dia lari daripada channel asal. Dia kata apa? Dia kata manusia ni human right lah, macam human right dia panggil, hurriyatut tadayyun, bebas nak pilih agama apa. La. Beza, sangat berbeza. Bagi orang yang syirik pada Allah Azza wa Jalla, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Orang musyrik, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Tetapi kalau orang Islam pergi murtad, tak mau solat, tak mau bayar zakat, maka wajib kita kena paksa dia, yustatab, tangkap dia, suruh dia taubat. Fa illam yatub qutil, tak mau taubat, dibunuh. Itu dia panggil berbeza ayat ini dengan ayat yang disalah gunakan. Salah guna. Islam tak paksa. Islam tak paksa, tapi awak ada kuasa, maka awak kena sekat, riba kena hapuskan dalam negara. Rasuah hapuskan. Anda duk perhati tengok kenapa bersungguh sangat manusia ni nak sekat rasuah, tapi tidak bersungguh nak sekat riba, kecuali sekadar di meja penceramah. Bak riba ni penceramah je dia sibuk. Penceramah je sibuk. Tapi rasuah semua sibuk. Boleh jadi rasuah ni ada benda lain yang kita boleh gunakan. Kalau kita berkuasa, kita boleh guna akta ni untuk nak jatuhkan musuh-musuh politik kita ataupun apa saja dengan akta. Tapi dengan riba nak jatuh siapa? Jatuh dalam neraka je lah. Nak jatuh orang tak boleh, jatuh dalam neraka. Bagi anak isu riba bukan kecil. Jangan salah guna ayat rahmatan lil alamin untuk riba terus berleluasa. Banyak benda yang kita fikir dalam negara kita ini yang patut dipikir oleh penguasa, siapa saja berkuasa. Jangan tunjuk pada PM mana-mana. Semua yang jadi PM, yang jadi penjaga agama dan negara, wajib kena buat. Tanggungjawab mereka. Kita rakyat menuntut hak kita supaya Islam didaulatkan dalam negara kita ini. Itu tanggungjawab. Besar-besar tak boleh buat, kecil boleh buat. Suruh rakyat tutup aurat, takkanlah tak boleh. Agensi-agensi di bawah kerajaan, contohnya bahagian penerbangan, kenapa tidak boleh?
Suruh anak-anak orang perempuan ni pakai tutup aurat. Hak kafir tak usah aurat, kita kata awak punya pasal. Tak boleh paksa. Tapi anak orang Islam diberi pilihan. Mereka nak hidup dengan jahiliah, tak mau tutup aurat, ataupun mereka pilih nak tutup aurat. Sebelum zaman Qawi, kita naik kapal terbang Malaysia Airlines. Comel je dah. Dah baca doa, dah ada tulisan doa di skrin, orang boleh baca. Sekadar cerita tentang pakai tali pinggang. Lepas pada ni, mari TikTok pula dah. Lompak juga. Lepas tu nak ajar orang pakai tali pinggang. Waktu kita nak naik kapal terbang, waktu itulah kita berharapkan Allah Ta'ala beri kasih sayang, selamat. Tapi nak baca doa pun tak boleh, duduk main melompat. Apa benda lagi? Banyaklah. Jual-jual arak dan sebagainya, cerita lain. Jadi para jemaah sekalian, kita doalah supaya Allah Ta'ala hantar mari penguasa-penguasa yang peka dengan syariat, yang nak mendaulatkan Islam dalam negara yang tercinta ini. Biiznillahi azza wa jalla. Maka jangan salah guna ayat. Ibnu Ashur kata, wa inna minal jahalah, di antara orang jahil letak ayat ini di tempat yang salah. Tak boleh paksa orang. Tak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Tetapi orang yang sudah Islam dipaksa mengikut undang-undang syariat. Siapa pula kata tak boleh paksa? Yang keempat, sekali lagi, lasta alaihim bimusaitir, mu tak boleh nak menguasai orang. Ayat ini menjadi motivasi kepada pendakwah, anna da'i ila Allah la yanbaghi an yahzan idza lam tuqbal da'watu. Para pendakwah jangan duka cita, jangan stres, jangan frust apabila dakwah dia tidak didengari oleh orang. Fa idza adda ma yajibu alaihi faqad bari'atiz zimmah. Kita dah sampaikan, tuan-tuan, saya sampaikan kepada masyarakat, bacalah zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Pagi, petang, siang, malam kita duduk kempen. Mari orang lain pula kempen, orang lain pula. Tak apalah, kita jalankan tugas. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Mari orang lain pula, tu ayuh mana, kita ikut awak. Yang penting, kita sudah menyampaikan, orang terima fa biha wa ni'mat, orang tak terima, faqad adda ma alaina minal wajibat, kita telah menunaikan tanggungjawab. Allahu Akbar. Maka Allah kata, lasta alaihim, mu tak nak kuasai orang. Illa man tawalla wa kafara fayu'azibuhullah. Kalau mereka tak dengar, derhaka juga pada Allah, lawan juga syariat, musuh ke Tuhan. Allah kata, aku akan balas mereka ini. Kalau tidak di dunia, di akhirat, mereka akan terima balasan yang begitu dahsyat yang Allah sediakan bagi orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Tuhan kata tak sarap bimbang lah. Semua orang akan kembali pada Allah, semua akan dihitung, dihisap oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi cara hisap ada berbeza. Orang yang beriman, hasibni hisaban yasira, Allah Ta'ala hisap dengan ringkas. Kita berdoa pada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisabin wala azab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Wa hasibna hisaban yasira. Kalau tidak layak dengan label itu, label kita ni kena hisab, fa hasibna hisaban yasira, maka hisablah, hitunglah amalan kami dengan hisapan yang mudah, yang senang, yang simple, yang menyelamatkan kami di atas sirat sampai ke kami ke syurgamu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allah kata, inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Aku nak hitung, aku nak kira semua. Bagi kita orang beriman, ada satu lagi akta, nama dia hisaban yasira, hitungan yang simple. Jadi kita, kalau kita minta nak masuk syurga tanpa hisab, andai kata Tuhan kata tak layak, tawakalmu tak tinggi, kita mintalah hisaban yasira, hisab yang sedikit. Lepas pada itu jangan manukishal hisab uzib. Nabi kata, siapa dia diperincikan kira-kira, orang ini sudah dikira azab. Jadi kita tak nak azab, kita nak Allah Ta'ala selamatkan kita, permudahkan urusan kita ya rabbal alamin. Maka Allah sebut dalam ayat ini, Tuhan kata semua kamu akan kembali kepada Allah, nak lari tak boleh. Ayat ini ditafsir oleh dengan surah Insyiqaq yang lepas. Ayat 6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Manusia semua, kamu berpenat lelah buat kerja atas dunia,
kamu akan kembali kepada Allah Ta'ala, kamu akan bertemu dengan Allah untuk dihisab dan dihitung balik, diaudit balik apa yang telah kamu buat di atas dunia dulu. Maka kita buatlah yang terbaik, kan? Banyak hadis-hadis yang menyebut tentang di akhirat esok kita akan bertemu dengan suratan amalan kita. Tetapi kalau kita sudah sudah bertaubat, dosa-dosa yang lepas, insya-Allah Allah ampunkan. Di antara hadisnya, tanda pelajar hadis iktiraf dosa. Di akhirat esok kita akan diberi rekod amalan. Semua kita akan baca, takut dah dia, binasa dah laku, punuh dah laku. Oleh kerana awak dah atas dunia ada kita taubat dengan Allah Azza wa Jalla, Allah kata apa? Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Aku dah sembunyikan dosa ni atas dunia dulu. Membuat dosa orang tak tahu, tak kena tangkap ke penjaga maksiat, tak masuk penjara. Kamu sudah taubat, wa ana aghfiruha lakal yawm. Hari ini, hari kiamat, aku ampunkan dosa. Allahumma astur uyubana ya Rabb. Sembunyikanlah dosa-dosa kami di dunia, ampunkanlah kepada kami di akhirat, dan hapuskanlah rekod amalan itu daripada dibaca di hadapan khalayak ramai, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Hadzal hadis akhrajahu Al-Bukhari wal lafzu lahu. Jadi banyaklah hadis-hadis, saya tak nak bacalah, tak nak panjangkan. Cukuplah kita mengatakan bahawa kita akan kembali kepada Allah, kita akan dihisap semua amalan kita. Jadi berhati-hati, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya di dunia. Awak nak baca apa? Di sinilah tempat kita fikir apa yang kita nak tulis. Kata orang, apa yang benih yang ditabur, itulah yang akan dituai. Kalau kita buat benda baik atas dunia, di akhirat esok kita akan terima kebaikannya, insya-Allah. Kalau dia buat benda pening atas dunia ni, benda tak baik, kita akan menuai perkara yang tidak baik. Alhamdulillah, tamatlah kita surah Al-Ghasyiyah dengan secara ringkasnya, dengan beberapa faedah yang insya-Allah boleh menambahkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita mengharapkan ianya menjadi motivasi, bekalan untuk kita bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.